pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau pemulih. Nilai keseluruhan pakej pemulih berjumlah 150 bilion ringgit, merangkumi suntikan langsung fiskal kerajaan sebanyak 10 bilion ringgit. Pemulih bertujuan untuk memberikan bantuan menyeluruh kepada rakyat dan tertumpu kepada 3 fokus utama. Okay, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur di atas jemputan dan penganjuran program. Ucapan terima kasih juga, selamat datang saya ucapkan kepada semua pendengar secara maya untuk forum kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke forum ekonomi bertajuk Naratif Ekonomi Negara Berdepan Cabaran Pandemik. Sebelum saya memulakan atau menjemput ahli-ahli panel kita pada hari ini, suka saya memberi pengenalan awal berkenaan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Pendengar penonton yang saya hormati, ekonomi Malaysia dan dunia secara umum telah terkesan secara teruk berikutan penularan wabak COVID-19 pada tahun lalu. Dari segi latar belakangnya, di hujung tahun 2019, apabila virus ini mula dikesan di Wuhan, China, dan selepas itu Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah memberi indikasi bahawa virus ini jangkitannya agak pantas, dan lanjutan daripada itu banyak negara telah mengambil langkah proaktif bagi mencegah penularan wabak ini, dan banyak negara juga telah melakukan intervensi dengan menghadkan pergerakan manusia ke dalam negara mereka dan keluar negara. Akibat daripada itu, kesannya terhadap ekonomi sangatlah besar dan Malaysia tidak terkecuali dalam hal ini. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh World Bank, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 dilaporkan menurun sebanyak 3,6%, pertumbuhan negatif 3,6%. Dan untuk Malaysia pada ketika itu adalah negatif 5,9%. Dan sebenarnya banyak lagi angka-angka lain yang menunjukkan kesannya sangat serius kepada ekonomi dunia. Banyak juga langkah-langkah intervensi yang telah diperkenalkan oleh banyak kerajaan negara di dunia, dan banyak juga isu yang timbul akibat langkah-langkah intervensi ini. Dan banyak perbincangan yang dibuat. Sehubungan dengan itu, bagi membincangkan tajuk yang sangat penting ini, pihak penganjur telah menjemput 2 orang ahli panel yang tidak lagi asing bagi kita. Duduk di sebelah kiri saya. Yang berhormat Datuk Abdul Rahim Bakri. Selamat datang ke studio, Datuk. Selamat datang ke UMS. Sedikit pengenalan mengenai YB Datuk. Beliau berasal daripada Pitas Kudat, mendapat pendidikan sarjana muda daripada Universiti Sains Malaysia dalam bidang ekonomi dan pengurusan. Pernah berkhidmat di pelbagai syarikat swasta termasuklah bank, dan mempunyai latar belakang ilmu keuangan yang saya boleh sifatkan kuat. Sekarang beliau menyandang jawatan Timbalan Menteri Keuangan 1. Sebelum ini, beliau juga telah menyandang jabatan Timbalan Menteri untuk 3 kementerian, iaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pengangkutan, dan Kementerian Luar Negeri. YB Datuk juga adalah pernah menjadi duta di Malaysia di luar negara, dan sekarang ini adalah ahli parlimen bagi Parlimen Kudat. Mungkin saya perkenalkan ahli panel yang kedua, iaitu yang duduk di sebelah di sebelah YB Datuk Abdul Rahim Bakri, iaitu Profesor Datuk Dr. Kasim bin Haji Mansur. Selamat datang, Datuk. Profesor Datuk Dr. Kasim berasal daripada Menggatal, Sabah, mendapat pendidikan awal, mendapat pendidikan sarjana muda daripada Indiana State University dalam peringkat sarjana muda dan sarjana dalam bidang ekonomi.
menamatkan pengajian ijazah Doktor Falsafah dalam bidang ekonomi daripada University of Wisconsin, Milwaukee, Amerika Syarikat. Pernah berkhidmat di lembaga hasil dalam negeri, juga pernah menjadi pensyarah di universiti luar negara. Pada ketika ini beliau adalah dekan di Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah. Di samping itu beliau juga sering dijemput memberi ucap tama di pelbagai persidangan di dalam dan luar negara. Selain telah menerbitkan pelbagai hasil kajian dalam bentuk buku dan artikel jurnal. Okey, tanpa membuang masa, mungkin saya mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan bertanyakan soalan kepada YB Timbalan Menteri Keuangan kita. YB Datuk Abdul Rahim, ekonomi Malaysia dan dunia seperti yang kita katakan tadi telah terjejas teruk akibat penularan wabak COVID-19 dan kawalan pergerakan manusia. Bolehkah YB Datuk memberi gambaran, ulasan tentang apa yang berlaku kepada ekonomi Malaysia sejak tahun lalu dari segi kesan wabak COVID-19 kepada ekonomi dan kesihatan awam? Silakan Datuk. Terima kasih moderator kita Dr. Rafiq. Selamat datang kepada Profesor Dr. Kasim Haji Mansur yang dapat bersama-sama dalam wacana kita hari ini. Sebelum saya meneruskan jawapan selanjutnya kesan pandemik ini kepada ekonomi negara, saya ingin menyingkap sejarah global berkaitan dengan apa yang berlaku satu dekad yang lalu, satu century yang lalu atau satu milenium yang lalu. Pada 100 tahun ini adalah merupakan 100 tahun yang begitu mencabar bagi dunia. Bukan sahaja Malaysia, tetapi dunia. Kita telah melalui Perang Dunia Pertama pada tahun 1911 dan pada tahun 1918 kita melalui satu pandemik Spanish flu yang telah mengorbankan 50 juta nyawa. Selepas itu Great Depression 1930 dan diikuti dengan Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sehingga 1945 yang telah mengorbankan 70 juta nyawa dan diikuti dengan beberapa perang iaitu Perang Korea dan Perang Vietnam dan semua event ini telah memberikan kesan kepada masyarakat dunia dan di Malaysia kita tidak terkecuali dan Malaysia pun telah melalui berbagai peristiwa khususnya dalam bidang ekonomi. Kita telah melalui krisis ekonomi yang begitu banyak, boleh dikatakan setiap 10 tahun kita akan berhadapan dengan krisis. Yang pertama krisis ekonomi pada tahun 1985 yang telah menyebabkan banyak bank-bank terkesan dan pada tahun krisis 1997 krisis ekonomi dan keuangan yang telah menyebabkan ekonomi kita terjejas, pengangguran meningkat dan bank-bank kita terjejas sehingga terpaksa melakukan penggabungan. Dan pada tahun 2007-2008 kita digegarkan lagi dengan subprime crisis yang bermula di Amerika dan telah memberikan kesan kepada Malaysia. Dan yang terkini ialah pada tahun 2020 iaitu pandemik COVID-19 yang telah memberikan kesan kepada ekonomi kita. Apa yang kita dapat lihat bahawa pandemik COVID-19 ini kesannya memang amat serius kepada ekonomi kita. Ianya sesuatu yang agak unprecedented kerana walaupun berlaku pada tahun 1918 Spanish flu tetapi kesannya itu tidak banyak dirasai di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Malaysia. Tetapi pada kali ini ianya amat begitu serius dan inilah yang telah menyebabkan ekonomi kita amat terkesan sehingga pada tahun lalu ekonomi kita telah menguncup sebanyak 5.9%. Ini adalah merupakan satu kesan yang begitu mendalam. Pengangguran telah pun meningkat
sehingga 5,6%, tapi sekarang moderated kepada 4,7%. Dan pada peringkat tertinggi bulan April tahun lalu, ekonomi kita menguncup pada lebih kurang 17% bagi tempoh bulan April tahun 2020. Oleh sebab itu, seperti mana yang saya ingin nyatakan di sini, bahawa walaupun perkara krisis ekonomi ini berlaku pada setiap 10 tahun, tetapi krisis ekonomi pada kali ini yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 telah pun memberikan kesan yang luar biasa ataupun unprecedented krisis yang berlaku di dalam negara kita. Ya. Terima kasih YB Datuk Abdul Rahim. Saya ingin lanjutkan perbincangan bersama dengan ingin bertanyakan soalan kepada Prof. Datuk Kasim. Mungkin Prof. Datuk mempunyai pandangan tersendiri selaku ahli akademik. Apakah isu-isu yang dialami di Malaysia disebabkan penularan wabak COVID-19? Dan mungkin boleh berkongsi kesan yang turut berlaku di banyak negara lain. Orang mengatakan the effect is too bad, but how bad is bad? Mungkin Datuk boleh perjelaskan. Ya, terima kasih Dr. Moderator, Dr. Rafiq. Persoalan tentang isu impak COVID-19 kepada Malaysia dan juga di negara-negara selain daripada Malaysia, seperti memang yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim tadi, memang banyak isu yang berlaku. Yang kita nampak pada saat ini juga, baru pagi tadi saya telah cek kes COVID positif sudah meningkat sehingga 785,000 dan kematian pun sudah mencecah hampir 6,000 orang di Malaysia. Jadi ini bukanlah merupakan satu isu yang remeh ya, pandemik COVID-19 ini, tapi ini sebenarnya memberi impak yang sangat besar kepada negara kita Malaysia. Jadi kalau bercerita tentang isu, banyak isu yang boleh kita bincangkan. Tentunya PKP yang dilaksanakan ini merupakan satu perintah kawalan pergerakan yang bersifat sementara, ya, temporal, bukan permanent, untuk meredahkan jangkitan COVID-19. Jadi dalam hal ini, dengan PKP yang dilaksanakan itu, dengan sendirinya isu yang secara langsung ialah ramai orang kehilangan pekerjaan. Seperti yang dinyatakan oleh YB Abdul Rahim tadi, ramai yang telah kehilangan pekerjaan, ramai yang telah kehilangan sumber pendapatan, manakala orang miskin yang memang bergantung kepada pendapatan harian pun memang banyak yang terkesan. Jadi dalam hal ini boleh dikatakan bahawa ini tentunya telah meningkatkan kadar pengangguran yang tinggi bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Jadi dalam hal ini berlaku financial stress, ya. Inilah isu yang sangat kritikal ketika ini yang telah difikirkan oleh kerajaan, macam mana untuk menangani financial stress yang dihadapi bukan hanya oleh kerajaan tetapi oleh masyarakat, ya. Bukan hanya mereka menghadapi financial stress, ada yang juga secara psikologinya, ya, menghadapi tekanan, ya. Isu-isu yang selain daripada itu ialah banyak syarikat telah gulung tikar, syarikat kecil khususnya, perusahaan kecil dan sederhana telah ramai yang telah terkesan dan akhirnya berhenti beroperasi. Ini antara isu yang sangat yang kritikal ketika ini yang kita hadapi, bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh negara di dunia ini. Jadi memang isu tentang pandemik ini memang kalau kita nak bincang pun makan masa yang panjang, tetapi secara umum lah, seperti yang dinyatakan juga
ini memberi tekanan kepada keadaan ekonomi negara, ya. Soal survival, ya, yang perlu ditangani. Even pelajar-pelajar yang belajar di universiti khususnya, sekarang isu yang penting ialah macam mana kita nak menangani pelajar yang belajar daripada rumah umpamanya. Dan kawasan-kawasan yang tidak ada talian umpamanya internet. Ini juga merupakan satu isu di kawasan-kawasan luar bandar, pasal student tidak dapat mengikuti pembelajaran daripada rumah. Okey, manakala kalau dari segi sumber manusia pula, isu yang memang yang ketara ialah kehilangan banyak masa untuk bekerja. Biasanya kalau bukan PKP, kita akan bekerja daripada pukul 8 hingga pukul 5 petang. 8 pagi hingga 5 petang. Tapi apabila PKP dilaksanakan daripada PKP 1 sehinggalah sekarang ini, work hours tu telah banyak kehilangan, ya. Sepatutnya kita bekerja 8 jam. Tapi disebabkan work from home, tidak boleh tidak kita nyatakan bahawa masa untuk bekerja itu telah hilang. Jadi itu yang berlaku dalam sumber manusia. Jadi isu antara lain, dan kalau kita cerita tentang human resource, tentang pola permintaan penawaran buruh pun sudah tidak begitu seimbang. Isu yang ketara nanti saya boleh bincang nanti selepas ini, mungkin job destruction lebih besar daripada job creation. Nak create suatu job itu terlalu terbatas berbanding dengan sumber-sumber pendapatan pekerjaan yang telah banyak kehilangan disebabkan oleh PKP. Jadi memandangkan kita tahu bahawa PKP ini merupakan satu pendekatan yang temporal, bukan permanent, ya. Dan satu masa nanti kita kena hidup dengan pandemik ini dan tidak lagi mungkin melaksanakan PKP ini, tapi kita kena hidup bersama dengan COVID-19 seperti yang berlaku di negara lain, seperti di negara Eropah sekarang, di Singapura, negara jiran kita. Mereka terpaksa hidup bersama dengan COVID-19, tapi memastikan bahawa SOP itu perlu dilaksanakan dan diamalkan. Jadi itulah banyak isu yang boleh dibincangkan. Nanti kita boleh bincang lepas ini lebih detail lagi. Terima kasih Prof. Datuk. Saya rasa jelas di pusingan yang pertama, YB Datuk tadi memberikan sedikit naratif event-event terpenting yang pernah berlaku dalam dunia yang memberi kesan kepada ekonomi, daripada Great Depression hujung tahun 20-an sehingga tahun 30-an, Perang Dunia Kedua sebagai contoh, Asian Financial Crisis 97-98, Global Financial Crisis tahun 2007-2008 dan COVID-19 ini. Bagaimana ia memberi kesan yang sangat dahsyat kepada ekonomi negara dan ekonomi dunia. Saya ingin lanjutkan perbincangan untuk pusingan yang kedua kepada YB Datuk Abdul Rahim. Sebagai reaksi kepada penularan wabak COVID-19 dan kita telah bincangkan kesannya tadi, pelbagai insentif dan pengumuman yang telah dibuat oleh pihak kerajaan, pakej penjana, pakej prihatin rakyat, pemulih. Mungkin kalau saya boleh tanya YB Datuk, mungkin boleh mengulas dari segi naratif bantuan sejak tahun lalu dan pertimbangan yang telah dibuat untuk membantu rakyat Malaysia dan perniagaan yang terjejas. Mungkin dari segi apakah langkah-langkah intervensi dan counter cyclical yang telah dibuat oleh kerajaan bagi melawan keadaan ekonomi yang perlahan. Silakan. Terima kasih Dr. Rafiq. Seperti mana yang kita sedia maklum, apabila berlaku sesuatu krisis, maka kerajaan harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan impak daripada krisis itu dapat moderated atau dikurangkan untuk memastikan bahawa kesejahteraan rakyat dan juga ekonomi negara akan dapat dipelihara. Dan oleh sebab itu, kerajaan telah mengambil pelbagai langkah untuk memastikan negara kita tidak begitu terjejas
dan rakyat kita masih dapat menikmati kehidupan yang sedikit selesa. Oleh sebab itu, kerajaan telah mengambil pendekatan berbelanja, iaitu dengan dalam 7 pakej rangsangan yang telah dilaksanakan daripada Prihatin Plus sehinggalah Penjana, Pemerkasa dan Pemerkasa Plus. Kerajaan telah membelanjakan sejumlah 380 bilion. Dan pada pakej pemulih ini kita juga telah menyediakan 150 bilion pakej rangsangan bagi memastikan semua pihak dapat dilindungi, khususnya rakyat kita yang terkesan hasil daripada pandemik ini. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh kerajaan ialah memberikan keutamaan kepada cash handouts dan juga bantuan-bantuan sektor-sektor tertentu. Misalnya, kita telah menyediakan bantuan BPN ataupun bantuan prihatin nasional pada peringkat awalnya, one-off, selain daripada sedia ada, iaitu bantuan sara hidup. Dan kita juga telah menyediakan bantuan prihatin rakyat dengan jumlah yang begitu besar bagi menyokong individu-individu yang terkesan daripada pandemik, yang kemelesetan ekonomi akibat daripada pandemik ini. Demikian juga golongan pekerja. Kerajaan juga telah menyediakan program subsidi upah untuk memastikan pekerja-pekerja kita dapat bekerja, majikan-majikan tidak membuang sewenang-wenang pekerja. Dan kita telah menyediakan perbelanjaan yang besar bagi PSU ataupun program subsidi upah ini, bagi tidak kurang daripada 15 bilion. Dan begitu juga kita menyediakan peniaga-peniaga kecil, kita menyediakan grant khas prihatin dan mikrokredit bagi peniaga-peniaga yang terjejas, kerana akibat daripada pandemik ini ramai yang terpaksa menutup perniagaan mereka, dan ada yang membuka semula dan mereka sudah tidak mempunyai cukup modal. Oleh sebab itu, kerajaan menyediakan kemudahan-kemudahan ataupun intervensi untuk mereka. Jadi, apa yang kita lihat di sini, apa yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam pelaksanaan 380 bilion intervensi yang dilakukan melalui 7 pakej rangsangan itu, ianya sedikit sebanyak telah membuahkan hasil. Bukan saja rakyat mendapat bantuan kebajikan, tetapi dalam masa yang sama mereka juga dapat sedikit sebanyak mengurangkan impak daripada kesusahan yang dihadapi daripada pandemik ini. Dan dalam usaha-usaha yang telah dilakukan ini, kita dapat melihat bahawa kesannya telah dapat dirasai. Misalnya kadar pengangguran telah pun menurun ke tahap yang lebih baik, iaitu 4.7%. Demikian juga rakyat nampaknya mempunyai sedikit kelegaan, khususnya dalam bantuan-bantuan cash yang telah diberikan. Kita harus melihat dari sudut bahawa pemberian cash ini bukan hanya untuk menolong dari segi aspek kebajikan, tetapi dalam masa yang sama ianya juga mempunyai impak yang positif kepada ekonomi, kerana ianya dapat menyediakan kecairan di dalam pasaran. Dia akan mewujudkan multiplier effect ataupun kesan berganda yang memudahkan wang dapat bertukar tangan, dan wang ini akan akhirnya dibelanjakan oleh rakyat, dan wang ini akan dapat membantu untuk merancangkan semula ekonomi. Kerana pada ketika ini untuk melaksanakan projek memanglah terlalu sukar, kerana dengan sekatan-sekatan yang berlaku melalui MCO, mungkin banyak kekangan-kekangan. Oleh sebab itu, pemberian cash handout yang diberikan ini bukan saja dilihat dari segi aspek memberikan kebajikan kepada rakyat, tapi sebenarnya adalah bertujuan untuk menjana pertumbuhan ekonomi, kerana akan dapat mewujudkan kecairan. Dan itu adalah merupakan intervensi yang dilakukan kerajaan melalui
melalui intervensi fiskal, tetapi kita juga melakukan intervensi monetary. Misalnya bank-bank kita telah diminta untuk mewujudkan kecairan di dalam sistem bank dengan mewujudkan overnight policy rate yang lebih rendah, itu sekarang 1.75%, dan SRR yang lebih rendah atau statutory reserve ratio. Dan ini menyebabkan bank-bank kita begitu resilience. Kita harus bersyukur kerana pada tahun 1997, krisis 1987 dan 97, bank-bank kita adalah antara yang terkesan sehingga menyebabkan ada bank-bank yang terpaksa di bail out. Tapi dalam krisis kali ini, alhamdulillah, bank-bank kita telah pun mempunyai resilience yang mencukupi dan mereka dapat bertahan dalam krisis yang begini amat besar, dan ini sekurang-kurangnya akan mewujudkan keadaan ekonomi yang bagus bagi negara kita. Kerana banking system kita harus dilindungi. Kalau banking system kita lemah, maka dengan sendirinya ekonomi kita akan begitu lemah. Malah dalam krisis kali ini, bank-bank kita dapat memberikan moratorium yang begitu besar, lama kepada peniaga-peniaga, kepada bukan sahaja B40, M40 tetapi juga T20. Malah dalam program package pemulih ini kita memberikan moratorium otomatik kepada sesiapa yang memohon untuk mendapatkan pinjaman. Jadi intervensi-intervensi yang telah dilakukan oleh kerajaan, sama ada melalui suntikan fiskal secara langsung yang dilakukan oleh kerajaan seperti pemberian bantuan-bantuan, tetapi juga banyak intervensi-intervensi yang dilakukan melalui agensi-agensi. Misalnya KWSP. KWSP telah memberikan kebenaran melalui keputusan kerajaan, telah memberikan kebenaran kepada pencarum-pencarum untuk mengeluarkan wang melalui Air Lestari, Air Sinar dan Air Citra yang jumlahnya agak begitu besar. Dan yang Air Citra sendiri dianggarkan 40 bilion. Jika dikumpulkan dengan apa yang telah dilaksanakan sebelum ini, mungkin mencecah 100 bilion. Dan ini adalah merupakan kecairan yang diperlukan. Kerana setiap orang yang mengeluarkan wang ini, mereka dapat disposable income di dalam tangan, dan wang ini akan dibelanjakan dalam ekonomi, dan kesannya adalah lebih positif kerana ianya akan dapat merancakkan sektor peruncitan khususnya. Kerana essential sektor seperti makanan dan sebagainya akan mendapat faedah daripada apa yang telah dilakukan oleh kerajaan selama ini. Oleh sebab itu saya ingin nyatakan di sini bahawa intervensi yang telah dilakukan oleh kerajaan semenjak pandemik ini berlaku, iaitu lebih kurang 18 bulan yang lalu, telah membuahkan hasil, bukan sahaja menjaga kebajikan rakyat tetapi dalam menyokong ekonomi, tapi dalam masa yang sama juga dapat menjana semula ekonomi kita. Sebab itu pada tahun ini kita menganggarkan bahawa ekonomi kita akan berkembang 6 sehingga 7%, dan ini pun disahkan oleh the World Bank dan IMF, tetapi disebabkan berlakunya PKP 3, kita mungkin akan agak sedikit terjejas. Unjuran itu akan disemak semula, tetapi itu pun apabila kita melaksanakan PKP 3, kita melaksanakan dengan secara yang lebih berhemah untuk tidak menutup keseluruhan ekonomi. Kalau kita menutup seperti mana yang telah berlaku dalam PKP 1, ianya telah merugikan ekonomi negara sebanyak 2.5 bilion ringgit sehari. Tetapi dalam PKP 3 ini kita dapat mengurangkannya kepada sekurang-kurang 1 bilion kerugian ekonomi. Dan ini telah memberikan kesan yang positif. Walaupun sekarang the way forward ialah untuk memastikan bahawa kita ada herd immunity supaya kita dapat melaksanakan merancakkan semula ekonomi dalam negara kita. Itu saja, Profesor. Terima kasih YB Datuk Abdul Rahim Bakri.
banyak angka-angka menarik yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Prof. Datuk Kasim, saya ingin lanjutkan perbincangan. Sebagai profesor dalam bidang ekonomi, apakah pandangan Datuk dari perspektif kesesuaian dan justifikasi perbelanjaan yang telah dibuat? Adakah kesan positifnya terhadap ekonomi Malaysia itu sebagai sesuatu yang signifikan? Mungkin juga boleh kongsikan pengalaman negara lain mengendalikan keadaan ini dan bezanya dengan apa yang dibuat di Malaysia. Silakan, Datuk. Terima kasih, Dr. Rafiq. Ini merupakan satu pendekatan yang memang negara Malaysia jarang lakukan sebenarnya. Sebab kita, sistem ekonomi kita ialah sistem pasaran bebas. Tidak ada campur tangan kerajaan ataupun free market. Ya, kita mengamalkan ekonomi yang cenderung kepada Anglo-Saxon. Jadi pembagian cash handout ini memang jarang orang gunakan, tapi disebabkan oleh pandemik pada ketika ini, kita harus bersyukurlah maknanya di dalam konteks di mana kerajaan telah mengagikan wang tunai kepada orang-orang yang terkesan. Kalau tak silap saya, dalam jumlah yang besar sejak pandemik ini melanda Malaysia, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 87 bilion cash handout kepada mereka yang terkesan. Dan juga inisiatif-inisiatif kerajaan yang seperti yang dinyatakan oleh yang berhormat Datuk tadi, melebihi 500 bilion. Ini merupakan satu pendekatan di mana bagaimana kerajaan cuba untuk itu yang dipanggil package-package pemulihan ataupun merangsang ekonomi, merangsang dan memulih ekonomi. Jadi package-package ini sebenarnya saya nampak boleh merangsang ekonomi, merangsang ekonomi daripada dalaman. Ya, masyarakat diberi cash and out supaya kuasa beli masyarakat itu tidak hilang, masih boleh membuat penggunaan ataupun pembelian. Ya, ini juga seperti yang disebut tadi, ada kesan kesan pengganda dalam ekonomi dalaman, domestic consumption. Jadi memberi kesan yang positif kepada pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Jadi apa yang saya nampak yang segala package-package merangsang ekonomi ini, pemulihan ini, Prihatin Penjana, Pemakasan Plus dan Pemuli ini yang dalam tempoh tak sampai 2 tahun, inisiatif kerajaan yang bernilai yang bukan cash ini melebihi 500 bilion ini merupakan satu langkah yang sangat baik yang pernah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia berbanding dengan negara-negara jiran kita di ASEAN ini. Ya, kalau saya tengok di negara-negara ASEAN, dia lebih kepada bersifat polisi ataupun at makro level. Dia lebih kepada memberi inisiatif dalam bentuk cukai, pelepasan cukai umpamanya, ataupun macam mana nak attract investors datang dengan mengurangkan sedikit syarat supaya FDI masuk ke negara tersebut. Jadi dia lebih bersifat fiskal yang bukan cash and out. Tapi di Malaysia ini satu pendekatan yang jarang kita dengar sebenarnya, even di negara maju. Jadi saya rasa apa yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan pada ketika ini sebenarnya inilah yang boleh merangsang ekonomi itu semula. Ya, package-package yang telah dilaksanakan oleh kerajaan tadi itu yang boleh menstabilkan ekonomi. Kita tahu bahawa pertumbuhan ekonomi sekarang ini sangat lembab. Jadi memerlukan sokongan daripada pihak kerajaan seperti yang
YB sebut tadi bahawa yang terkini pemerkasa ya, inisiatif yang dilaksanakan melibatkan 115 bilion itu merupakan satu jumlah yang sangat besar. Yang kita tahu bahawa unjuran kita telah unjurkan bahawa sebelum ini sebenarnya unjuran pertumbuhan sehingga 6%, tapi disebabkan oleh yang kita ni masih tinggi lagi, jadi terpaksa diturunkan ya, sekitar 5.6% pertumbuhan ekonomi. Walau yang kita tahu bahawa tahun lepas kita menghadapi pertumbuhan yang negatif. Jadi juga proses roll out vaksinasi ini juga kalau dilaksanakan dengan cepat, ini boleh memberi keyakinan pelabur antaranya. Jadi saya tengok dalam beberapa hari ini di mana pihak kerajaan telah cuba untuk mempercepatkan vaksinasi di kalangan masyarakat supaya ini juga memberi petanda kepada pelabur-pelabur ya asing bahawa lagi ramai atau lagi cepat proses vaksinasi dapat dibuat. Ini boleh memberi satu gambaran yang positif kepada pemain-pemain industri supaya datang ke Malaysia. Tujuannya ialah antaranya ialah untuk pemulihan ekonomi sebenarnya juga. Jadi saya nampak itulah Dr. Rafiq, segala yang dirancangkan ini merupakan satu pendekatan yang tepat ya dalam keadaan pandemik pada hari ini, tapi kita tidak mengharapkan bahawa pendekatan ini akan diteruskan pada masa-masa akan datang. Pasal ini pada saya satu jarang-jarang kita lihat begitu banyak cash and out telah diberi kepada mereka yang terkesan, bukan hanya B40 tapi juga M40, T20 pun ada yang kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan, dan mereka juga antara merupakan mereka yang juga mendapat abuan ataupun manfaat daripada cash and out yang disebutkan tadi. Ya, itu Dr. Rafiq. Terima kasih Prof. Dato'. Di pusingan yang kedua, kita telah berbincang berkenaan pelbagai intervensi yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dan signifikannya terhadap ekonomi rakyat, ekonomi negara secara umum. Saya ingin lanjutkan perbincangan di pusingan yang ketiga kepada YB Datuk Abdul Rahim. Ya, sebenarnya bagus. Banyak bantuan yang telah kita salurkan kepada rakyat, kepada ekonomi. Dan apabila wabak COVID-19 ini melanda, ada unjuran yang dibuat, akan berlaku penurunan hasil negara disebabkan wabak COVID-19. Dan bagaimana Datuk mungkin boleh kaitkan fiscal management itu dengan kebaikan langkah-langkah intervensi yang dibuat oleh kerajaan kepada rakyat, kepada perniagaan, kepada semua sektor-sektor ekonomi Malaysia. Datuk. Ya. Terima kasih Dr. Rafiq. Seperti mana yang kita sedia maklum, apabila berlaku pandemik ini, yang terkesan sekali ialah golongan peniaga, dan dalam masa yang sama, ianya juga memberi kesan kepada kerajaan. Kerana kerajaan mengutip hasil. Jadi apabila ekonomi terjejas, maka potensi untuk mengutip hasil juga akan terjejas. Khususnya bagi mendapatkan cukai-cukai daripada perniagaan dan juga cukai individu, cukai syarikat. Sudah tentulah syarikat-syarikat akan mengalami penurunan hasil, pendapatan dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada tahun ini kita mengunjurkan bahawa pendapatan kerajaan akan menguncup. Dan unjuran kita hanya dalam lebih kurang 220 bilion. Tetapi dalam masa yang sama, dan kita juga dapat melihat bahawa fiskal kita kita terpaksa melaksanakan defisit fiskal kepada 6%
Dan ini adalah peningkatan daripada sebelum ini, lebih kurang 3%. Dan defisit fiskal ini perlu dilakukan untuk membolehkan kerajaan dapat melaksanakan intervensi-intervensi untuk menolong rakyat dan memastikan bahawa ekonomi kita dapat di re-engine semula. Seperti mana yang kita sedia maklum, apabila satu krisis berlaku, syarikat swasta akan mengalami kekurangan dari segi keupayaan. Oleh sebab itu, kerajaanlah yang harus menjana semula ekonomi. The government kena buat re-engine ekonomi supaya ianya dapat dipacu semula. Oleh sebab itu, perbelanjaan kerajaan itu adalah amat penting dan setelah kita melakukan intervensi-intervensi dan perbelanjaan yang telah dilakukan oleh kerajaan yang sudah tentu memberikan sedikit kesan kepada keupayaan kerajaan, tetapi alhamdulillah disebabkan kita mempunyai kaedah pengurusan yang lebih berhemat, maka kita dapat melakukannya dengan baik. Banyak program-program kerajaan yang juga dapat penjimatan. Misalnya dalam sektor pendidikan, apabila banyak sekolah peruntukan untuk pendidikan sendiri begitu besar, lebih kurang 60 bilion. Tapi disebabkan berlakunya pandemik ini, maka pelaksanaan apa yang telah dirancang bagi sistem pendidikan itu mungkin ada yang terpaksa ditangguhkan. Sekolah-sekolah banyak yang ditutup. Dan sebab itu ianya sedikit sebanyak ada penjimatan di situ. Demikian juga dalam sektor pelancongan yang kita memang dapat melihat bahawa sektor ini memang terjejas teruk dan sudah tentu perbelanjaan bagi maksud ini dapat kita kurangkan. Dengan perbelanjaan berhemat itu kita dapat memastikan bahawa kerajaan mempunyai cukup keupayaan untuk memastikan pelaksanaannya. Misalnya macam saya katakan tadi bahawa kita ada 380 bilion package rangsangan. Ini adalah satu jumlah yang besar. Dan oleh sebab itu kalau kita melihat dari segi impaknya, apabila kita sudah membelanjakan dan mengambil langkah-langkah intervensi ini, kita dapat kesannya itu agak positif. Bukan saja kepada rakyat yang sememangnya agak begitu dapat menerima positif impact. Tetapi apa yang saya lihat, misalnya kerajaan bukan saja memberikan bantuan-bantuan, tetapi juga memberi misalnya bantuan makanan, food basket. Setiap ahli parlimen diberikan 300,000 sama ada kerajaan atau pembangkang untuk membolehkan mereka dapat menyantuni rakyat, khususnya di peringkat akar umbi. Dan kalau kita lihat dari kesannya kepada ekonomi negara, misalnya sovereign rating kita, baru-baru ini diumumkan bahawa sovereign rating negara kita oleh Standard & Poor telah pun dikekalkan kepada A- bagi foreign currency dan A bagi domestic currency. Ini menunjukkan bahawa sovereign rating keyakinan pelabur-pelabur terhadap negara kita adalah di tahap yang begitu tinggi. Ini tidak banyak negara-negara di Asia Tenggara ini yang mempunyai rating yang begitu baik. Selain daripada itu, kalau kita lihat dari segi kelulusan pelaburan, banyak orang mengatakan bahawa Malaysia telah begitu banyak pelabur yang lari. Sebenarnya apabila kita lihat kelulusan dalam tempoh beberapa masa yang lalu, kita telah meluluskan lebih kurang 160 bilion kelulusan pelaburan, iaitu 100 bilion domestic investment dan lebih kurang 60 bilion adalah daripada FDI. Dan imbangan perdagangan kita juga dalam keadaan positif, berarti ekspor kita melebihi import dalam lingkungan 14 bilion positif imbangan dagangan kita. Itu satu cukup besar, iaitu ekspor kita lebih kurang 90 lebih bilion dan import kita 80 bilion. Demikian juga imbangan pembayaran kita dalam keadaan yang positif. Kita ada imbangan pembayaran kita dalam keadaan lebih kurang 13 bilion lebihan.
Dan yang international reserve negara kita. International reserve kita adalah di tahap yang agak tinggi, 111 bilion, dan mampu untuk menanggung import tertangguh sebanyak 8 bulan. Dan ini menunjukkan bahawa kita di dalam, we are still in the right track. Kan, despite apa yang orang katakan bahawa Malaysia akan berhadapan dengan masalah yang besar. Sekarang yang penting sekali ialah untuk mempertingkatkan imunisasi dan vaksinasi. Kalau kita dapat, sekarang kita menjangka dalam bulan Ogos ini kita dapat 400,000 sehari. Dan kita untuk rekod, kita antara yang tertinggi di dunia lah dalam vaccination ni. Walaupun ada ada masalah-masalah tertentu kerana isunya ialah isu bekalan. Kita telah menyediakan peruntukan sebanyak 5 bilion bagi maksud ini. 3 bilion untuk pembelian vaksin dan 2 bilion untuk pelaksanaan. Dan segala usaha-usaha ini kita berharap satu hari kita dapat mewujudkan herd immunity. Memang kes di negara kita masih lagi agak tinggi dan kita berusaha untuk menurunkannya, terutamanya dari segi kadar jangkitan, kerana kalau kita dapat menurunkannya dengan lebih cepat, insyaAllah ekonomi kita akan dapat bergerak semula. Kita harus faham bahawa Malaysia adalah sebuah negara perdagangan dan negara kita adalah negara yang terbuka. Kita mempunyai industri perkilangan yang agak banyak. Oleh sebab itu, kadar jangkitan itu adalah berlaku di sektor tersebut. Walaupun ada juga kes-kes sporadik yang kita dapat tahu berlaku. Tetapi kita akan dapat mengatasinya kalau sekiranya program vaksinasi kita dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Seperti mana yang telah berlaku di UK, mereka telah pun dapat herd immunity. Dan kita menjangka pada akhir tahun ini kita dapat mewujudkan herd immunity atau immunity kawanan, dan dengan itu kita dapat menjana semula ekonomi kita dengan lebih baik. Kita akan memastikan bahawa negara kita terlepas daripada permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi saya fikir itulah yang penting sekali, seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa sekurang-kurangnya bagi krisis kali ini kita sudah mempunyai persediaan yang cukup kerana kita mempunyai banking system yang bagus dan kita mempunyai fundamental ekonomi yang kuat. Oleh sebab itu, walaupun kita berhadapan dengan suasana yang begini serius, tetapi kita masih dapat memberikan sekurang-kurangnya kelegaan kepada rakyat dan negara kita. Terima kasih. Terima kasih YB Datuk. Saya ingin sambung perbincangan dengan Prof Datuk juga berkenaan daskar fiskal negara, fiscal management ini. Mungkin ada yang berpandangan mungkin overspending kah, membazirkan sebagai contoh. Mungkin Datuk sebagai profesor dalam bidang ekonomi dan melihat keadaan sekarang, mungkin boleh ulas sedikit berkenaan fiscal management ini dan kebaikan fiscal injection yang dibuat ini kepada rakyat, kepada perniagaan, kepada pelbagai sektor dalam ekonomi Malaysia. Ya, terima kasih Dr. Rafiq. Ya, kerajaan telah melaksanakan banyak package-package ransangan ekonomi untuk memulihkan keadaan ekonomi atau to cushion ekonomi negara daripada terus merundum. Jadi dari segi pengurusan fiskal, saya telah nyatakan awal tadi bahawa apa yang telah dilakukan itu, inilah kita nampak bahawa kerajaan sangat prihatin. Kebanyakan fiskal, dasar-dasar pengurusan fiskal, dia lebih kepada menyantuni rakyat, menyelamatkan rakyat, nyawa rakyat, dalam masa yang sama juga menstabilkan ekonomi. Jadi ada dua perkara di mana dasar-dasar fiskal yang telah dilaksanakan itu untuk
menyantuni rakyat. Dan kita tahu untuk mengawal pandemik ini kita kena laksanakan lockdown ataupun PKP. Dan ini tentunya memberi kesan secara langsung kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan rendah ataupun yang telah kehilangan pekerjaan. Jadi dasar-dasar fiskal pengurusan yang dilaksanakan ini kita lihat bahawa inilah yang terbaik setakat ini, yang kita nampak bahawa dengan sumber-sumber yang ada ini juga kerajaan kena mengambil perhatian bahawa Malaysia ni kaya dengan sumber alam, tetapi kita tidak boleh memobilisasikan ataupun mengeksploit keseluruhan sumber-sumber yang ada sekarang ini. Kerana sumber-sumber ini adalah untuk tujuan generasi akan datang. Jadi dalam pengurusan fiskal pada ketika ini dengan perbelanjaan beberapa package, ada 7 atau 8 package-package rancangan itu yang telah melebihi 500 bilion. Manakala dalam bentuk tunai hampir 88 bilion. Inilah yang saya sebut bahawa package yang memainkan dua serampang. Satu, menyantuni, menyelamatkan rakyat, dan yang kedua, menstabilkan ekonomi. Jadi apa yang telah dilaksanakan itu kepada saya, khususnya kepada mereka yang terkesan, pengusaha-pengusaha kecil sederhana, beberapa package telah dilaksanakan dalam bentuk pinjaman mikro, makro, dalam konteks pendigitalization sekarang ni kan. Jadi juga dalam package itu juga merupakan capacity building untuk membina capacity usahawan-usahawan kecil dan sederhana ini. Sebab mereka lah yang terkesan dalam konteks pasaran pekerjaan yang sekarang ini telah berubah. Pola pasaran pekerjaan telah berubah, ya. Tidak boleh tidak, masyarakat pun kena berubah dengan norma baru yang disebutkan tadi. Lebih kepada pendigitalan. Jadi dalam package ini juga ditanamkan ataupun dimasukkan unsur-unsur supaya perusahaan kecil sederhana ini, supaya mereka lebih mendekati pendigitalization ini. Perniagaan semua di ujung jari. Jadi termasuk juga dalam package ini. Jadi ini juga antara daripada matlamat untuk menstabilkan ekonomi ini. Sebab dalam konteks pasaran pekerjaan yang telah berubah, dalam konteks yang apa yang kita panggil ekonomi berasaskan kepada digital, ya. Tidak boleh tidak, masyarakat kena berubah. Khususnya pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana, pemain-pemain dalam industri. Dan manakala di institusi umpamanya, di universiti, pengajian tinggi, juga pelajar-pelajar, kita ada beberapa ratus ribu pelajar di pengajian tinggi juga mengikuti, ya, pembelajaran atas talian. Ini juga di mana dalam package itu juga di student-student, bukan hanya sekolah di sekolah-sekolah rendah ataupun menengah, tapi di juga pengajian tinggi, di mana kerajaan telah menyalurkan banyak saluran-saluran ataupun peruntukan-peruntukan untuk memperkasa pelajar-pelajar supaya dapat mengikuti pembelajaran atas talian ini, ya. Dan beberapa pencahong-pencahong baru, dipanggil connectivity di seluruh negara ini telah cuba diusahakan, dan ada beberapa peruntukan telah disalurkan supaya pelajar-pelajar, ya, yang mengikuti pembelajaran atas talian ini dapat juga mengikuti pembelajaran atas talian ini dengan baik. Ya, dan dalam package itu juga dimasukkan, ya. Jadi saya tengok bahawa pengurusan fiskal yang telah dilaksanakan adalah bersifat komprehensif.
daripada petani sehinggalah pengusaha-pengusaha dan perindustrian, termasuklah juga pelajar-pelajar di peringkat rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi. Jadi satu pendekatan yang cukup komprehensif saya tengok dalam kita memerangi pandemik COVID yang kita tidak nampak lagi bila penghujungnya. Jadi saya rasa apa yang penting sekarang ini ialah masyarakat kena belajar untuk berubah daripada norma yang biasa kita laksanakan kepada norma baru pada ketika ini, yang seperti yang dinyatakan bahawa SOP penjarakan itu perlu di kalangan masyarakat supaya pakej-pakej ini betul-betul memberi impak yang positif kepada masyarakat dan juga negara. Terima kasih, Dr. Terima kasih, Prof. Dato'. Di pusingan yang ketiga, kita telah berbincang berkenaan the fiscal management, the fiscal policy of the country di saat pandemik ini, dan diimbangi dengan keperluan untuk memberi kelegaan kepada rakyat dan perniagaan-perniagaan yang ada di Malaysia. Untuk pusingan yang keempat, saya ingin bertanyakan YB Dato'. Pelbagai bantuan kita sebutkan tadi, membantu perniagaan, membantu isi rumah, membantu individu. Dari moratoriumnya, subsidi upahnya, bantuan tunai, geran perniagaan sebagai contoh. Satu segmentation yang juga menarik, yang mendapat perhatian ramai ialah bantuan khusus untuk perniagaan-perniagaan yang bercirikan ekonomi gig. Tahun lalu ada pengumuman berkenaan pelan infrastruktur digital yang disebutkan sebagai jendela. Bagaimana Datuk melihat perniagaan berteraskan ekonomi gig ini boleh membantu dalam usaha pemulihan ekonomi rakyat dan negara secara berkala, dan the way forward kepada ekonomi negara, sebab kita lihat ada berlaku perubahan landscape negara, masyarakat bercakap tentang ekonomi gig, bercakap tentang e-commerce. Apa komen Datuk, YB Datuk? Terima kasih, Doktor. Seperti mana yang kesedia maklum, bahawa apabila berlaku pandemik ini, ianya membuka satu ruang baru kepada ekonomi yang lebih berasaskan kepada digital atau digital economy, seperti mana yang telah dikatakan oleh Profesor Dr. Kasim tadi. Digital economy ini telah memainkan peranan yang penting, ataupun dia juga dipanggil sebagai berkait dengan gig economy. Ianya adalah merupakan ekonomi baharu yang telah menjadi satu fenomena baru, dan oleh sebab itu kerajaan memberikan tumpuan kepada ekonomi berteraskan digital ini. Oleh sebab itu kerajaan telah memperuntukkan melalui jendela satu peruntukan yang besar bagi untuk memastikan bahawa infrastruktur bagi maksud ini dapat dipertingkatkan supaya kita dapat membuat transformasi. Apabila selesai saja pandemik ini, kita sudah bersedia untuk melaksanakannya dengan lebih giat. Sebab itu kerajaan memberikan peruntukan, misalnya bagi maksud memberikan peruntukan-peruntukan untuk menggalakkan dalam bidang ekonomi elektronik. Tujuannya untuk menggalakkan supaya kita berubah daripada ekonomi sedia ada kepada ekonomi berasaskan kepada talian online, ya. Sebab ini adalah merupakan satu fenomena baru yang kita tidak boleh ketinggalan. Dan sebab itu kerajaan rakyat harus memberikan respon terhadap keadaan ini. Kalau kita lihat misalnya purchasing online ini sudah menjadi satu kaedah baru. Dan ini membuka ruang kepada khususnya peniaga-peniaga kecil untuk membuat produk-produk di rumah masing-masing untuk dijual secara online, ataupun membuat jadi YouTuber pun, itu pun merupakan satu ekonomi baru, ya.
banyak juga mereka yang mendapat faedah menjadi YouTuber. Misalnya memasukkan konten di YouTube yang apabila ditonton ianya memberikan pulangan pendapatan. Dan begitu juga kontrak-kontrak, short term contracts, yang ini adalah merupakan satu suasana baru di dalam ekonomi kita. Gig ekonomi yang sering kita dengar. Oleh sebab itu, rakyat kita haruslah bersedia untuk berpindah. Kerana ini adalah merupakan satu peluang baru bagi kita. Misalnya seorang peniaga kecil di Kudat boleh menjual barangnya ke Kuala Lumpur ataupun ke luar negara apabila mereka mempunyai produk-produk yang menarik dengan menjualnya secara online. Itu sebabnya kerajaan memberikan tumpuan di dalam pelaksanaan digitalization ni. Bukan saja bagi maksud ekonomi tetapi juga maksud pembelajaran. Seperti mana kita sedia maklum, sudah beberapa bulan pelajar-pelajar kita tidak boleh belajar secara manual. Oleh sebab itu kita harus berpindah segera untuk memastikan bahawa pembelajaran juga dapat dilakukan secara digital dan dengan itu kita dapat mengubah landscape negara kita. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, mungkin kita akan ketinggalan. Kerana ini adalah the new order of the day. Jadi saya bersetuju dengan pendapat sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua bahawa transformasi itu harus dilakukan segera dan kerajaan memang komited untuk memastikan setiap orang terlibat dalam sektor ini dan kerajaan sedia untuk membelanjakan wang yang banyak bagi memastikan transformasi ini dapat dilaksanakan segera. Terima kasih YB Datuk. Saya ingin meneruskan perbincangan dengan bertanyakan kepada Prof. Datuk Kasim. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, disebutkan ramai yang bercerita berkenaan revolusi industri 4.0. Dan ini sesungguhnya secara tidak langsung juga ada kaitannya dengan aktiviti gig economy. Dalam revolusi industri 4.0 itu kita menjangkakan apabila ada berlakunya adaptasi kepada industri 4.0 ini, manusia mampu berinteraksi dengan mesin, mesin boleh berinteraksi dengan mesin, dan mesin itu juga boleh menyimpan big data, dan daripada big data itu keputusan yang baik boleh dibuat oleh perniagaan-perniagaan. Dalam konteks gig economy yang baru kita bincangkan tadi, apakah pandangan Datuk berkenaan feasibility melihat kepada gig economy sebagai salah satu menjadi elemen penting dalam hala tuju ekonomi negara dan juga mungkin industri 4.0 itu, sebab peralihan ini melibatkan kos transformasi. Silakan Prof. Datuk. Terima kasih banyak soalan tu Dr. Rafiq. Terima kasih pada yang berbahagia Datuk Naib Chancellor hadir dalam majlis ini. Ya, seperti yang dibincangkan dan dilontarkan oleh Yang Berhormat Datuk Rahim tadi tentang gig economy. Ya, memang tidak boleh tidak Malaysia dan rakyat Malaysia harus menyambut cabaran ini dengan keterbukaan dan bersifat positif. Disebutkan gig economy ataupun pekerjaan yang bersifat fleksibel dan berbincang tentang IR 4.0 ini. Semuanya satu masa nanti dia lebih kepada automation, AI, intellectual dia panggil semua ada elemen-elemen human dalam automation itu.
itu kita akan menuju ke arah itu. Dan walaupun IR 4.0 di Malaysia ini merupakan satu perkara baru, ya, tetapi dengan rancangan-rancangan yang sekarang ini telah usahakan supaya generasi hari ini, khususnya lah generasi baru ni, harus bersedia untuk mendepani suasana yang baru ini, ya, dalam konteks gig ekonomi ini. Semuanya sama ada perniagaannya ataupun pembeliannya ataupun penggunanya semua di ujung jari. Kalau nak berniaga pun ujung jari juga. Kalau nak kita beli ataupun consumption pun di ujung jari juga. Jadi everything is online, digitalization. Jadi besok nanti kita kena bersedia untuk mendepani suasana ini. Kita tahu bahawa apabila IR 4.0 ini betul-betul akan bermula, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia telah diganti dengan robot. Itu tidak mustahil. Yang pentingnya sekarang ni kita tidak boleh berfikiran bahawa banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan diambil alih oleh robotik. Tetapi sebenarnya akan wujud pekerjaan-pekerjaan baru yang lain, yang berbentuk lain, yang di luar daripada tradisional yang pernah kita lakukan. Jadi seperti yang sekarang kita lihat, di mana 20-30 tahun dulu Amazon.com merupakan satu company yang sangat kecil di Amerika. Ya, tahun 80-an, 70-an, 80-an merupakan satu syarikat yang sangat kecil. Tidak bernilai bilion pun. Sekarang it worth trillion US dollar. Begitu juga sekarang ini berlaku di Malaysia, ya, di mana ada beberapa company yang terlibat dalam gig economy ini ataupun menggunakan digitalization ini. Semua pekerjaan akan diambil alih dalam konteks IR 4.0 ni. Jadi dalam konteks ini masyarakat harus bersedia untuk mendepani suasana baru ini. Dan dalam konteks pengajaran pula, pembelajaran di universiti, memang kita tune kepada kaedah baru ni, lebih cenderung pada IR 4.0. Sama ada dia belajar dalam bidang sains kemasyarakatan ke ataupun social sciences, tetapi tidak semestinya sains, tetapi dalam bidang-bidang sains kemasyarakatan juga ditanamkan elemen-elemen IR 4.0 ini. Inilah usaha untuk kita mendepani IR 4.0 ini satu masa nanti. Yang bekerja di ladang kelapa sawit, ada banyak benda perkara yang biasanya dijalankan secara manual tetapi akan diambil alih secara robotik. Jadi ini tak mustahil, ya, Dr. Rafi. Jadi dalam kita berada dalam keadaan pandemik pada hari ini, inilah hikmah juga di sebalik pandemik ini, supaya kita lebih bersiap siaga mendepani satu suasana yang lain, yang baru. Semuanya akan beralih, ya, daripada tradisional kepada new method, norma yang lain yang perlu kita bersedia untuk kita mendepani keadaan yang baru pada masa akan datang. Jadi itulah respon kepada Dr. Rafiq tentang persoalan gig ekonomi yang telah. Terima kasih, Prof. Datuk. Di pusingan yang keempat, kita telah berbincang berkenaan the way forward untuk ekonomi Malaysia, yang mana kita secara gradual berkala ataupun gradually transforming, akan menuju kepada lebih banyak yang akan terlibat dalam aktiviti ekonomi gig dan juga adaptasi kepada revolusi industri 4.0 dalam tahun-tahun mendatang.
Untuk pusingan yang kelima, ada satu soal. Ini adalah pusingan yang terakhir. Saya ingin bertanya kepada YB Datuk. Dalam membincangkan kesan dahsyat COVID-19 ini, ada dua persoalan yang biasa ditimbulkan, biasa diperbincangkan. Mana satu yang patut diutamakan? Kesihatan rakyatkah? Keselamatan rakyatkah? Okey. Atau ekonomi rakyat? Okey, untuk itu saya ingin bertanyakan satu soalan kepada YB. Apakah saranan Datuk kepada rakyat Malaysia tentang the way forward of Malaysian economy di saat negara mendepani wabak COVID-19 ini? Terima kasih Dr. Rafiq. Untuk the way forward seperti mana yang telah Dr. Rafiq nyatakan tadi, ini terkandung dalam Pelan Pemulihan Negara yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri. Diikuti selanjutnya dengan pakej pemulih yang telah pun diumumkan beliau, iaitu berkait dengan 3 keutamaan utama, iaitu pertama untuk menjaga kebajikan rakyat, meneruskan agenda menjaga kebajikan rakyat yang terjejas akibat daripada pandemik ini, dan yang selanjutnya ialah menyokong perniagaan, kerana dengan menyokong perniagaan ini ianya akan dapat merancakkan ekonomi negara kita sama ada melalui ekonomi tradisi ataupun the new economy yang telah kita jelaskan tadi, yang telah kita bincangkan tadi, iaitu berkaitan dengan e-commerce, berkaitan dengan digital economy, berkaitan dengan gig economy yang merupakan satu fenomena baru. Tetapi dalam masa yang sama kita juga harus menyegerakan, iaitu menyegerakan vaksinasi. Itulah the way forward yang penting sekali, iaitu memastikan bahawa vaksinasi dan imunisasi kita, inoculation ni dapat dilakukan dengan segera. Kerana kalau kita dapat melaksanakannya dengan lebih berkesan, dengan lebih segera, maka lebih awallah Malaysia keluar daripada kemelut yang sedang kita hadapi sekarang ini, krisis yang telah dihadapi oleh negara ini, iaitu kita harus mewujudkan herd immunity. Apabila kita dapat wujudkan herd immunity, dengan sendirinya negara kita dapat bergerak semula seperti mana sebelum ini. Mungkin dia tidak akan seperti 100%, tetapi yang akan mengambil masa. Dan sebab itu ada negara-negara seperti yang dinyatakan oleh Prof tadi, ada yang mengambil pendekatan untuk living together with the virus. Ya, itulah yang dilakukan untuk tidak lagi memastikan bahawa life must go on. Oleh sebab itu, kerajaan memberikan tumpuan kepada perkara yang penting ini, iaitu dalam Pelan Pemulihan Negara yang telah diumumkan, untuk memberikan timeline kepada beberapa inisiatif-inisiatif, khususnya dalam inisiatif vaksinasi dan mewujudkan herd immunity ini. Kerana inilah kunci sebenar daripada permasalahan ini. Kunci ini penting untuk kita selesaikan. Belum ini banyak juga epidemik yang berlaku, tetapi tidak ada vaksin yang dibangunkan dengan begitu segera seperti mana yang telah dilakukan dalam pandemik COVID-19 ini. Dalam tempoh setahun kita telah mengeluarkan banyak vaksin-vaksin, sama ada di negara-negara Eropah, negara-negara maju seperti yang Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca dan sebagainya, dan juga disupplemented daripada negara China, iaitu seperti Sinovac, dan beberapa negara-negara lain yang membangunkan dengan begitu segera. Dan sekiranya ianya dapat dilaksanakan segera, sudah pasti ini akan menjadi satu dipanggil light at the end of the tunnel. The silver liningnya memang sudah kelihatan. Light at the end of the tunnel, kita berharap ianya dapat dilakukan. Jadi di dalam pakej pemulih ini, seperti mana yang telah dijelaskan berkali-kali, ianya sebahagiannya adalah merupakan kesinambungan
daripada package-package sebelum ini. Ianya bernilai 150 bilion. 7 package sebelumnya sebanyak 380 bilion seperti mana yang saya nyatakan tadi. Kita melanjutkan bantuan prihatin rakyat bagi menyokong kesejahteraan rakyat, khususnya mereka yang terjejas, memberikan bantuan bakul makanan dan juga memberikan mengekalkan pekerjaan melalui program subsidi upah, grant khas prihatin atau GKP bagi mereka-mereka peniaga-peniaga kecil dan memberikan mikrokredit, pinjaman PKS dan jaminan perniagaan. Misalnya jaminan perniagaan disediakan atau business guarantee sebanyak 23.1 bilion. Pinjaman PKS Bank Negara yang disedia oleh Bank Negara Malaysia 8.6 bilion. Pinjaman mikro diperuntukkan 1.9 bilion. Dan moratorium automatik juga diberikan bagi bukan sahaja kepada B40 tetapi juga M40, T20 supaya kita dapat keluar daripada permasalahan ini selain daripada bantuan-bantuan inisiatif lain seperti mana yang dibuat oleh KWSP, iaitu dengan pengeluaran yang ketiga, iCitra. Sebelum ini kita ada iLestari, iSinar dan iCitra yang dijangka berjumlah 30 bilion. Keseluruhan ini ianya bukan sahaja dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat, tetapi yang penting sekali memberikan impak yang baik kepada ekonomi negara kita. Kerana seperti mana yang saya nyatakan tadi, wang ini apabila dia masuk di dalam sistem ekonomi kita, ia akan bertukar tangan. Dan bertukar tangan ini berarti ianya akan merancakkan lagi ekonomi kita semula, menjana dengan lebih cepat. Kita bersyukur kita ada keupayaan. Negara-negara lain seperti yang dinyatakan oleh Profesor tadi, mereka hanya membuat polisi-polisi tertentu, pelepasan cukai dan sebagainya. Di Malaysia kita adalah antara yang terbaik dalam segi pemberian package-package bantuan. Malah di suatu ketika kita amat dicemburui dari segi keupayaan kita memberikan kesejahteraan kepada rakyat, menyokong segala kesusahan yang rakyat hadapi. Sebabnya kita adalah sebuah negara yang berkeupayaan. Suatu ketika kita dapat membina ekonomi kita. Dan kita telah pun melalui beberapa krisis sebelum ini. Oleh sebab itu, kita mempunyai persediaan yang mencukupi. Dari segi mental, keupayaan penjawat-penjawat awam kita, mereka-mereka yang terlibat dalam pengurusan krisis ini, bukan saja di peringkat Kementerian Keuangan, Kementerian Kesihatan, tapi juga seluruh kementerian-kementerian lain yang terlibat dalam keselamatan dan memastikan bahawa program-program kerajaan yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Begitu juga sektor pendidikan, universiti dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan bahawa kita itu lebih bersedia. Yang cuma menjadi persoalan rakyat, kenapa kes masih lagi tinggi? Ini saya nak nyatakan di sini bahawa senario di Malaysia adalah agak berbeza. Sektor perkilangan kita antara yang begitu luas atau besar di Malaysia. Dan kalau kita lihat kes-kes yang melibatkan kes-kes berlaku, ada juga berlaku daripada sektor perkilangan, walaupun banyak juga kes-kes sporadik yang berlaku, tetapi kita dapat mengawalnya dengan baik dan ianya banyak tertumpu di Lembah Kelang kerana dari segi populasinya itu adalah agak jauh lebih besar, lebih kurang 6 juta yang menduduki Lembah Kelang. Misalnya di Sabah, kes itu agak begitu terkawal dan kita hanya dapat misalnya 200 sehingga 300 kes bagi satu hari. Tetapi yang penting di sini ialah kerajaan telah pun melakukan yang terbaik. Pelan pemulihan negara telah pun dibentangkan untuk memastikan bahawa akhirnya nanti mudah-mudahan kita berdoa kepada Tuhan suasana menjadi lebih baik dan kita akan dapat keluar daripada masalah ini dengan lebih segera. Terima kasih YB Datuk.
Saya perhatikan agak detail juga penjelasan yang diberikan oleh YB Datuk tadi berkenaan pakej pemulihan negara yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Okey, seterusnya untuk Prof Datuk Kasim, saya ingin tanya juga persoalan yang hampir sama berkenaan pakej pemulihan negara yang diumumkan baru-baru ini. Bagaimana Prof melihat pakej ini, pakej pemulihan negara dapat membantu kerajaan melaksanakan perancangan yang lebih tersusun bagi mendepani wabak COVID-19? Dan apakah unjuran Prof Datuk sendiri berkenaan ekonomi Malaysia tahun 2022 dan mungkin tahun-tahun mendatang? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Rafiq. Saya tidak bercadang untuk mengulangi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Rahim tadi. Tetapi apa yang penting untuk memastikan pakej-pakej ini memberi impak yang mantap dan positif, the precondition untuk kita satu memantapkan ekonomi ialah we need political stability. Kita perlu ada wujudkan kestabilan politik ya di Malaysia ini. Dalam keadaan pandemik hari ini, we can't afford to have political instability. Pasal apapun yang direncanakan, yang dilaksanakan, kalau kita tidak mempunyai kesepakatan dalam melaksanakan pakej-pakej tersebut, pakej-pakej yang begitu cantik tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik kalau kita masih bertelaga sesama kita. This is the time. Inilah masa untuk semua kita, semua lapisan masyarakat. Masyarakat ya di kampung-kampung, di bandar-bandar, di mana-mana kena berpositif dan menyahut segala seruan-seruan dan saranan-saranan supaya kita cepat keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Polisi-polisi ataupun dasar-dasar MCO ataupun PKP ini, SOP yang telah dilaksanakan itu perlu dipatuhi. Kalau SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan tidak dipatuhi dan dia tidak memberi impak yang seperti mana yang dijangkakan. Jadi apa yang penting kepada saya untuk memastikan ekonomi kita berada pada landasan yang betul seperti yang kita harapkan seperti sebelum ini, maknanya semua lapisan masyarakat sama ada dalam kepatian pembangkang ataupun kerajaan mesti bersama-sama mendepani dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik pada hari ini, sebab kita tahu bahawa semuanya mempunyai keutamaannya yang tersendiri. Kesihatan perlu kita jaga, nyawa manusia, rakyat perlu kita jaga juga, dan kestabilan ekonomi juga perlu dalam masa yang sama dapat kita bendung dan juga kita bangunkan. Jadi tidak ada satu pun yang di sana tu melebihi yang lain. Maknanya dia all equally important. Maknanya dia sama, kepentingannya sangat-sangat sama, dan untuk memastikan kesejahteraan rakyat ini terbela, ekonomi dapat distabilkan dan masyarakat harus bersama untuk bersama-sama untuk memerangi ataupun mengambil tanggungjawab, tampil ke depan untuk kita sama-sama memastikan bahawa kita keluar cepat daripada pandemik ini. Manakala dalam konteks yang lain pula, rakyat ramai yang terkesan, ramai yang dalam keadaan kesusahan. Jadi kita tidak juga terlalu boleh mengharapkan kerajaan untuk memberi bakul-bakul makanan dan sebagainya. NGO, badan-badan bukan kerajaan umpamanya,
persatuan-persatuan, orang-orang perseorangan, organisasi, multinational corporation, syarikat yang besar pun juga ada bertanggungjawab sosial untuk tampil ke depan untuk bersama untuk meringankan mereka yang terkesan daripada pandemik ini. Tidak ada gunanya kita berpolemik tentang kesusahan masyarakat. Ini merupakan tanggungjawab bersama. Jadi saya rasa itulah sebagai kesimpulan daripada saya, Dr. Rafiq, bahawa kesatuan di antara masyarakat di seluruh Malaysia ini, di semua peringkat lapisan masyarakat harus bersama untuk kita memerangi COVID-19 ini supaya kita dapat meletakkan ekonomi di landasannya semula, ya. Terima kasih Prof. Dato'. Di pusingan yang akhir ini ada beberapa perkara penting yang dibincangkan secara detail, pelan pemulihan negara dan juga beberapa elemen penting yang perlu ada bagi memastikan kejayaan ataupun success story berkenaan pelan pemulihan negara yang dirancangkan ini supaya mencapai sasarannya. Sebelum kita membuat penggulungan, saya mungkin ingin lanjutkan kepada ada beberapa soalan sebenarnya yang saya terima daripada peserta kita secara maya. Mungkin kalau boleh saya terus bertanya kepada ahli panel kita pada hari ini. Okey, soalan ini ditujukan khusus buat YB Dato'. Okay, ini soalan daripada Encik Chong, ya. Keadaan sekarang adalah sangat uncertain. Kita tidak pasti selepas ini, mungkin tahun depan, adakah kadar jangkitan itu akan menurun dan mungkin akan perlu ada lagi lockdown. Benda ini tidak pasti. Jadi soalan yang ditanya di sini, mungkinkah ada lagi bantuan tambahan selepas ini sekiranya pergerakan manusia dalam negara dan di antara negara masih tidak dibenarkan menjelang hujung tahun 2021? Terima kasih Dr. Rafiq. Apa yang kerajaan lakukan selama ini semenjak daripada peringkat awal pelaksanaan pakej-pakej rangsangan 380 bilion, pemulih 150 bilion, ianya adalah respon daripada suasana dan keadaan yang berlaku semasa. Misalnya kita tidak menjangka bahawa PKP 3 terpaksa kita lalui lagi. Kita ingat PKP 1, PKP 2 sudah mencukupi. Kita sudah merasa bahawa kita dapat keluar daripada suasana ini. Tetapi nampaknya suasana berubah. Apabila lagi timbul beberapa isu-isu baru berkaitan dengan varian-varian baru yang telah berlaku di India dan menjangkiti kita di Malaysia dan secara global pun banyak varian-varian baru, nampaknya kita terpaksa berhadapan dengan suasana ini dan mendepaninya dengan preskripsi atau prescription yang dapat mengurangkan cushion the impact. Apa yang Prof katakan tadi bahawa mungkinkah ada bantuan-bantuan lain, itu kita tidak pasti. Ianya bergantung kepada suasana selepas ini. Kalau suasananya semakin baik, epidemik ini semakin moderated, maka mungkin kita akan mengubah pendekatan. Tetapi kalau sekiranya dia bertambah, ianya mungkin memerlukan kerajaan mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif untuk mendepani permasalahan itu. Memang seperti mana saya katakan tadi bahawa fiscal constraint kita pun memang ada. Tetapi ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, ianya berlaku banyak negara juga menghadapi masalah yang sama. Tetapi bagaimanapun kita tidak dapat lari bahawa suasana ini akan kita hadapi. Cuma yang kita mengharapkan di sini ialah keadaan ekonomi global ini akan bertambah baik. Kalau sekiranya misalnya kalau kita lihat dalam yang hasil kita yang memberikan hasil yang banyak ialah minyak. Kita dapat lihat bahawa harga minyak pun semakin baik. 71
US dollar sebarrel sekarang harganya. Jadi kalau sekiranya harga minyak ini bertambah baik, berarti kita mempunyai potensi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, dan sekiranya kita berhadapan dengan suasana di masa akan datang, ianya akan dapat memberikan kita keupayaan yang mencukupi. Ada juga industri-industri yang mendapat faedah daripada suasana ini, pandemik ini. Contohnya dalam bidang health related business. Misalnya, kalau kita lihat di Malaysia, Top Glove misalnya adalah merupakan satu industri yang telah mendapat faedah yang begitu besar, mendapat keuntungan luar biasa kerana mereka adalah pengekspor terbesar dalam bidang glove dan juga beberapa health equipment. Oleh sebab itu, begitu juga syarikat-syarikat berkaitan perubatan. Jadi, seperti mana yang saya katakan tadi, dia bukan zero sum game. Kita ada perkara-perkara baru yang muncul daripada pandemik ini. Macam saya katakan tadi, digital economy, gig economy, e-commerce yang semakin meningkat. Itu tergantung kepada adaptability kita lah. Kalau kita adaptable dengan suasana yang baru ini, saya rasa kita dapat mendepaninya. Apabila Dr. Rafiq bertanya saya, adakah bantuan akan datang lagi? Itu tergantung kepada suasana pada ketika itu. Selain daripada package-package ini, kita sudah ada budget yang telah disediakan lebih kurang agak besar, 322 bilion bagi maksud membantu rakyat dan negara kita. Terima kasih YB Datuk. Ada satu soalan lagi yang saya terima daripada Encik Ravi, ya. Encik Ravi, beliau bertanya, ini juga untuk YB Datuk. Mungkinkah ada bentuk-bentuk bantuan lain yang boleh diberi oleh kerajaan? Sebagai contoh, adanya Emergency Rental Assistance Program di Amerika Syarikat, ataupun a ban on rental property evictions di United Kingdom. Sebab di Malaysia sudah tentu juga ada yang menghadapi masalah untuk membayar sewa rumah sebagai contoh. Mungkin YB Datuk ada komen berkenaan soalan ini. Ya, terima kasih. Ini adalah inisiatif yang diadakan di luar negara. Kita setakat ni apa yang kita beri di Malaysia hanyalah memberikan moratorium sewa khususnya bagi premis-premis yang dimiliki oleh kerajaan dan kerajaan related government lah. Jadi mungkin bagi rumah-rumah PPR dan sebagainya itu kerajaan akan membuat adjustment ataupun moratorium kepada mereka khususnya golongan berpendapatan rendah. Tetapi bagi syarikat-syarikat ataupun pemilik-pemilik individu, ianya bergantung banyak kepada the two-way traffic lah di antara penyewa dengan pemilik premis itu sendiri. Sudah tentu adjustment akan dibuat khususnya dalam pengurangan sewa dan sebagainya, kerana syarikat kalau sekiranya mereka tidak membuat adjustment, mereka juga yang akan rugi kerana kita tidak tahu berapa lama ianya berlaku. Sebenarnya ini banyak berlaku kepada miskin bandar lah. Di bandar-bandar, urbanization yang kita berlaku sekarang memang begitu cepat. Tapi bagi di luar bandar, kes-kes sebegini agak berkurangan. Tetapi yang penting di sini ialah apa yang telah dilakukan oleh kerajaan selama ini adalah walaupun tidak mencukupi sepenuhnya, tetapi ianya sekurang-kurangnya telah meringankan beban rakyat. Bagi misalnya pemandu-pemandu teksi, mereka juga e-hailing, semua pun mendapat agihan bantuan daripada kerajaan. Selain daripada mereka-mereka yang berniaga kecil seperti mana yang saya telah nyatakan tadi. Tetapi itu adalah di antara idea-idea yang boleh dipertimbangkan untuk negara kita, tergantung kepada suasana pada ketika itu. Kita tidak pasti setakat mana perkara ini akan berpanjangan. Kita hanya dapat berdoa supaya ianya dapat berlalu dengan lebih cepat, tetapi begitupun kita
hanya boleh berharap. Tapi kalau mengikut apa yang telah dikatakan oleh WHO dan juga agensi-agensi tertentu, mereka agak optimis bahawa intervensi yang telah dilakukan oleh semua pihak pada ketika ini, khususnya dengan adanya pewujudan vaksin ini, akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan segera. Itu saja. Terima kasih YB Dato'. Saya ada menerima satu lagi soalan, tapi soalan ini ditujukan kepada Prof. Datuk Kasim. Ya. Soalan ini daripada Encik Rahim, sama dengan nama ahli panel kita. Prof. Datuk, bilakah pembukaan sektor ekonomi akan berlaku? Patutkah dibuka sekarang, mengambil kira pertimbangan ekonomi rakyat sebahagiannya agak tenat? Mohon pandangan Prof. Datuk. Ya. Soalan yang berat. Saya bukan dalam posisi untuk menjawab persoalan tersebut. Ini saya rasa pihak kerajaan atau YB sendiri boleh respon kepada soalan tersebut. Tetapi sebagai seorang ahli akademik, untuk membuka semula ekonomi dalam keadaan jangkitan positif semakin meningkat, ini saya rasa bukan satu keputusan yang wajar, sebab dia juga boleh memberi implikasi yang besar lagi, ya. Jadi seperti yang diumumkan oleh pihak kerajaan bahawa kalau kita dapat membuat proses vaksinasi itu lagi cepat, saya rasa lagi cepat ekonomi itu dapat dibuka. Itu dia punya syarat. Maknanya roll out plan untuk vaccination ini penting. Lagi ramai masyarakat dapat vaksinasi, lagi cepat kita nak buka ekonomi semula. Dan antara syarat yang kedua ialah PKP ini ada positifnya juga, di mana untuk mengawal jangkitan wabak ini ke kawasan-kawasan yang tertentu. Jadi perlu juga kita ambil perhatian tentang hal inilah. Tetapi yang penting SOP itu perlu kita laksanakan, perlu kita jadikan sebagai budaya. Kalau kita nak keluar cepat daripada pandemik ini dan membuka semula ekonomi. Jadi itulah respon saya kepada soalan tersebut. Mungkin YB Datuk Abdul Rahim mahu menambah. Ya, pembukaan ekonomi. Saya ingin memberikan respon kepada isu ini. Sebenarnya ekonomi kita tidaklah completely shut down. Kalau kita lihat dalam PKP 1 bulan Mac dan April lalu, memang kita menutup almost completely. Tetapi kesannya begitu besar. Seperti mana yang telah diberitahu bahawa satu hari economic losses 2.5 billion. Bayangkan kalau satu bulan ditutup, ianya sudah menyebabkan economic losses yang begitu besar. Itu sebab pada bulan April kita punya ekonomi menguncup sehingga 17%. Tetapi pada ketika itu kita masih belum kenal virus ini. Kita belum lagi tahu tingkah laku virus ini, bagaimana untuk handle dan sebagainya. Oleh sebab itu pada ketika itu kita membuat complete shutdown. Tetapi setelah kita melakukan PKP 2, PKP 3, more or less kita sudah ada pengetahuan yang sedikit sebanyak berkaitan dengan perkara ini, dan setelah dipandu oleh WHO, maka kita tidaklah menutup ekonomi kita secara completely. Iaitu misalnya dalam pelaksanaan PKP 3 ini ada banyak lagi sektor-sektor yang dibenar beroperasi, khususnya essential services ataupun essential business, essential yang diperlukan oleh rakyat. Makanan, farmasi, ataupun bidang-bidang tertentu, perkilangan.
kita masih benarkan, construction, pembinaan, kita masih benarkan. Tapi dalam SOP yang sangat terkawal. Walaupun kita dengar beberapa outbreak berlaku, tetapi ianya harus diurus. Kerana kalau kita menutup ekonomi kita secara menyeluruh dengan berpanjangan, saya ingat ekonomi kita akan lumpuh. Itu sebab to strike the balance between kesihatan awam, pertama memastikan kesihatan awam terjaga dan juga memastikan ekonomi kita dapat bergerak. Jadi untuk to strike the balance ini, kadang-kadang kita mendengar macam-macam pendapat. Apabila kita tutup ekonomi, orang kata, oh kami macam mana nak cari makan, sehingga ada yang tarik bendera putih macam-macam lah. Jadi kononnya banyak kes bunuh diri dan sebagainya. Mungkin kita tidak diskaun semua perkara ini, tetapi yang penting di sini ialah kita harus juga bersikap rasional lah. Kalau is between life and livelihood, untuk menyeimbangkan di antara life dan livelihood. Itu sebabnya kita masih membenarkan pembukaan ekonomi, dan kalau sekiranya keadaan herd immunity dapat diwujudkan, saya ingat ekonomi akan dibuka dengan lebih meluas lagi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih YB Datuk. Sebenarnya banyak soalan yang saya terima, tapi mungkin satu soalan terakhir lah, kalau boleh saya tanya kepada YB Datuk. Soalan ini juga ditujukan kepada YB. Dalam, ini daripada Encik Rashid ya. Dalam mengumumkan pelbagai bantuan kepada rakyat, sudah pasti ada titik buta ataupun blind spot yang berlaku. Isu birokrasi, moratorium yang mungkin tidak menyeluruh dari segi penglibatan pemberi pembiayaan, kriteria permohonan moratorium dan lain-lain. Bagaimana pihak kerajaan mengenal pasti dan meminimalkan kemungkinan titik buta yang boleh berlaku selepas sesuatu bantuan diumumkan? Terima kasih. Di dalam Kementerian Kewangan, apabila kita melaksanakan program atau package-package rangsangan yang telah dilaksanakan, kita juga mewujudkan satu agensi khusus di Kementerian Kewangan yang dipanggil Laksana. Agensi Laksana ini tujuannya adalah untuk monitor, memberikan tumpuan kepada pelaksanaan program-program ini dan juga quantify dari segi pelaksanaannya. Setiap beberapa minggu, hari ini sebenarnya laporan laksana telah dikeluarkan, 60 laporan laksana telah dikeluarkan untuk memberikan maklumat kepada semua rakyat Malaysia tentang pelaksanaan program sama ada ianya mencapai sasaran atau tidak, untuk mengurangkan blind spot seperti mana Dr. Rafiq nyatakan tadi. Sebab itu kita mewujudkan jabatan ini untuk melihat bahawa semua pelaksanaannya dapat dilaksanakan. Contohnya dalam pelaksanaan pemberian bakul makanan, sama ada melalui wakil rakyat, melalui NGO dan sebagainya, laporan haruslah dibuat kepada central agency yang ditetapkan, dan mereka ini akan melaporkan kepada pihak laksana, dan laksanalah yang akan menerbitkan laporan-laporan ini untuk memastikan. Banyak pihak juga yang misalnya tercicir dalam pendaftaran BPN dulu atau BPR ataupun inisiatif GKP dan sebagainya, tetapi ianya sentiasa dibuka untuk membolehkan bahawa mereka-mereka yang tercicir itu dapat mengemukakan berpeluang untuk mendaftar semula supaya mereka juga tidak tercicir. Sebenarnya apa yang dilakukan kerajaan ini sememangnya adalah berterusan, dan kita sentiasa mendengar saranan-saranan dan pandangan-pandangan daripada jabatan-jabatan atau pihak-pihak tertentu atau NGO untuk melihat bahawa segala apa yang dilaksanakan kerajaan itu benar-benar memberikan kesan kepada golongan sasar. Terima kasih YB Datuk.
Kita berada di penghujung acara forum kita pada hari ini. Mungkin suka saya memberi beberapa poin-poin rumusan perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama, pandemik COVID-19 ini kesannya bukan sahaja kepada teruk kepada negara seperti Malaysia yang mana kadar pertumbuhan ataupun pertumbuhan keluaran dalam negara kasar bagi Malaysia negatif 5%, tapi banyak juga negara-negara lain, negara-negara maju dan berpendapatan tinggi, kesan kepada pertumbuhan KDNK mereka ada yang lebih teruk daripada apa yang kita alami. Dan ada setengah negara yang mana bergantung kepada sektor pelancongan yang mana pergantungannya agak besar. Pertumbuhan KDNK mereka ada yang mencecah sampai negatif 30% sebagai contoh. Ada yang minus belasan peratus. Jadi sesungguhnya keadaan ini sangat sukar bagi banyak negara. Dan satu juga yang kita perbincangkan tadi, bahawa banyak pakej bantuan yang telah diumumkan oleh kerajaan, tujuannya hanya satu, iaitu untuk meringankan beban rakyat, untuk memberi kelegaan kepada rakyat dan perniagaan. Atau dalam bahasa Inggerisnya, to cushion the impact. Sudah tentu pelbagai bantuan ini tidaklah boleh menyelesaikan semua masalah seperti silver bullet, tetapi sebagai usaha untuk meminimalkan kesan dahsyat COVID-19. Jadi dengan itu, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, YB Datuk Abdul Rahim Bakri, Timbalan Menteri Kewangan 1, Kementerian Kewangan Malaysia, dan Profesor Datuk Dr. Kasim bin Haji Mansur, Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh pendengar secara maya pada forum kita pada hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih, jaga diri baik-baik, stay safe, kita jaga kita. Terima kasih.